Okey, macam mana kita nak tahu sebenarnya satu makanan tu menyebabkan keradangan dalam tubuh? Sebenarnya kita tidak boleh rasa secara terus sebab masalah keradangan adalah masalah kronik, masalah yang lama. Dia adalah berkaitan dengan pengamalan. Kalau kita lama sangat makan makanan yang menyebabkan keradangan seperti gula, makanan proses, dia akan memberi kesan jangka masa panjang kepada tubuh kita. Kita boleh cek keradangan dengan cek darah sebenarnya, iaitu cek paras HSCRP kita. Dan itu akan memberikan kita penanda atau penunjuk keradangan secara umum dia. Tapi kalau kita dah ada penyakit seperti diabetes, sakit jantung, cardiovascular disease, hypertension dan sebagainya, itu adalah penanda-penanda keradangan di samping masalah berat badan obesiti dengan perut buncit. Dan juga ada tanda-tanda di kulit seperti kulit jadi hitam dan juga tumbuh macam skin tag dan sebagainya. Itulah yang kita boleh tengok. Okey, apa beza antara VCO dan MCT oil? Sebenarnya VCO adalah minyak kelapa dara, yang dalam VCO ada MCT oil. Maksudnya MCT oil adalah ekstrak daripada VCO tu, dan kebanyakan MCT oil yang ada di pasaran dia hanya mengandungi 3 bahan, iaitu capric acid, caproic acid dan caprylic acid tanpa lauric acid. VCO juga mengandungi antioksidan yang tinggi di dalam dia. MCT oil tiada antioksidan, dia hanya ada minyak sihat iaitu MCT oil sahaja. So dia tiada yang mana yang lebih baik, cuma untuk keperluan apa kita gunakan. VCO lebih sesuai untuk kesihatan umum, untuk diabetes dan sebagainya. MCT oil lebih sesuai kalau orang yang target untuk menurunkan berat badan, sebab MCT oil cepat menjadi ketone body yang menyebabkan kita rasa kenyang bila kita amalkan setiap hari. So MCT oil lebih kepada orang yang nak menyelesaikan masalah berat badan. Okey, bolehkah seorang perokok berhenti secara tiba-tiba? Sebenarnya boleh, tak ada masalah, tak ada berbahaya pada kesihatan. Cuma seorang perokok yang berhenti secara tiba-tiba dipanggil sebagai cold turkey method. Dia akan menyebabkan craving dia kuat. Kalau semangat dia tidak kuat, kalau dia tidak ada motivasi yang kuat, mungkin dia boleh kalah disebabkan faktor-faktor kesan sampingan berhenti. Bila seorang berhenti merokok, antara kesan sampingannya bila ada sakit badan, sakit kepala, rasa nak marah, rasa nak makan dan sebagainya, rasa nak makan tak habis. Itu antara benda yang akan datang lah. Dan sebenarnya kaedah cold turkey ni bagi setengah orang sebenarnya lagi bagus. Peluang untuk dia berhenti secara terus ada lebih tinggi berbanding berhenti merokok secara beransur-ansur. Dan berhenti merokok cara tak beli rokok tu yang paling teruk lah yang tak akan berjaya kan. Sebabnya yang penting kuatkan semangat, insyaAllah, azam kuat, dan ingat berhentilah kerana Allah. InsyaAllah, bagus, all the best. Apakah kebaikan cukai apple? Yang paling utama, cukai apple ni sangat bagus untuk orang yang ada masalah berat badan, untuk membantu menurunkan badan sebab dia akan mengurangkan selera makan. Yang kedua, cukai apple ni bagus untuk orang diabetes sebab dia boleh membantu menurunkan paras glukosa darah. Yang ketiga, dia sangat bagus menurunkan tekanan darah bagi orang yang ada masalah hipertensi. Dan juga dia ada satu bentuk makanan yang bagus untuk orang yang ada masalah GERD, sebab dia akan memperkuatkan balik pencerut dan mengurangkan masalah GERD. Itu secara umum dia 4 kebaikan lah. Yang satu, masalah expiry. Sebenarnya cukai apple kalau ikutkan, walaupun di botol ada tarikh expiry dia, sebenarnya dia boleh tahan lebih lama daripada itu. Sebab apabila kita sentiasa buka dan dedahkan cukai apple kepada oksigen dalam udara, dia akan menghasilkan 2 bahan, iaitu asid citrik dan juga sulfur dioxide, yang menyebabkan dia tahan jauh lebih lama. Tapi biasanya satu botol kita hanya boleh tahan lebih kurang 1 bulan paling lama. So very unlikely kita akan exceed lebih daripada 3 tahun. Macam mana nak mengamalkan cukai apple bagi orang ada masalah hypertension dan darah tinggi? Senang je sebenarnya. Cukai apple ni tak kira apa masalah pun, diabetes ke, nak kurus ke, hypertension ke, cara je senang-senang cara. Ambil 1 sudu apple, 1 sudu besar, campur dengan 1 gelas air, kalau boleh air sejuk lagi sedap. Lepas tu letak beberapa titis stevia. Lepas tu kacau lah, bancuh dan minum. Kalau nak tengok cara kaedah pengamalan cukai apple ni, boleh tengok di YouTube saya. YouTube saya mengajar kaedah minum cukai apple oleh Dr. Norman. Pengamalan ni berapa banyak nak minum, sebenarnya terpulang lah berapa banyak pun, 2 atau 3 cawan sehari pun tak ada masalah. Kalau nak buat 1 jug dan nak minum sikit-sikit sepanjang hari pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kena jadikan satu amalan dalam kaedah pengambilan minuman seharian kita. Mudah je sebenarnya. Jangan lupa letak stevia, itu yang paling penting.
Okey, Assalamualaikum. Macam mana nak hilangkan ketagih gula? Soalan ketagihan gula berlaku sebab kemanisan gula yang disebabkan fruktosa dalam tu sebenarnya merasakan rasa gembira dengan perembesan dopamin dalam otak. Menyebabkan setiap kali kita makan benda manis daripada gula, kita akan rasa happy, kita akan rasa gembira, kita akan rasa seronok. Sebab tu susah nak berhenti gula sebabkan rasa seronok tu akan hilang bila kita berhenti tiba-tiba, terutama bila kita berhenti tanpa mengambil sesuatu yang manis sebagai gantian. So kaedah dia, kalau kita nak menghilangkan rasa ketagih pada gula, kaedah yang terbaik adalah kita gantikan dengan pemanis gantian yang lebih sihat seperti stevia, madu dan makan banyak buah-buahan yang manis-manis. Tak ada masalah sebab dia akan menghilangkan rasa sedih, rasa tak sedap bila berhenti gula. Sebab manis tu akan mendatangkan rasa gembira. Daripada stevia, daripada madu dan sebagainya. Untuk minuman, kita boleh letak stevia, titisan stevia untuk mendapat kemanisan yang menyebabkan rasa gembira dan menghilangkan rasa ketagihan. Okey, kalau HSCRP itu positif ataupun tinggi lebih daripada 1, kalau lebih daripada 3 tu dia kira sebagai risiko tinggi, kalau lebih daripada 1 tu ada kira tinggi lah. So kalau HSCRP ni bacaan tinggi, apa kita nak buat? Kita kena amalkan pengambilan makanan anti keradangan. So apa makanan anti keradangan? Yang nombor 1 sekali ialah sayuran-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua ialah minyak sihat seperti minyak kelapa dara, minyak kelapa sawit merah, minyak zaitun, habatus sauda dan juga minyak ikan atau omega 3. Ini semua adalah bahan makanan yang bersifat anti keradangan. Dan pastikan juga pengambilan makanan asli dan berhentilah mengambil makanan-makanan proses yang tinggi gula dan juga yang ada tepung gandum dan sebagainya. Itu kaedah dia kan. So basicnya ialah balik kepada makanan asli. Okey, apa sebenarnya kebaikan RPO yang paling utama sekali ialah RPO ni adalah minyak sihat sebab kandungan nisbah lemak dalam dia sangat seimbang, iaitu 55% lemak tepung, 30% omega 9, 6% omega 6 dan 3% omega 3. Di samping tu RPO juga ada beta carotene yang menyebabkan color dia merah tu lah. Beta carotene adalah jenis antioksidan, anti keradangan dan juga pro vitamin A yang sangat bagus. RPO juga, red palm oil ni ada tinggi vitamin E dengan 8 varian, iaitu tocopherol dan tocopherol, alpha, delta, beta dan gamma. So semua komplit ada dalam tu. Sampai tu rasa dia sangat sedap, sesuai untuk dibuat masakan, untuk kita masakan seharian kita nak buat masak kari ke goreng ke dan sebagainya. So sangat bagus dan dia juga adalah hasil komoditi Malaysia. Itu yang patut kita support dan kita sokong. Okey? Baik. Okey, nak sihat kena tinggalkan gula. Memang betul lah. Macam itulah kaedah dia. Sebab gula ni merupakan antara punca kepada banyak jenis penyakit kronik yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu saya tulis satu buku tentang gula. Nampak ni? Gula racun putih. Boleh dapatkan buku ni daripada ejen-ejen dan stokis saya dan juga daripada staff saya untuk membaca. Sebab yang paling penting dalam kesihatan ialah ilmu yang betul. Okey. So gula adalah punca kepada diabetes. Semua orang tahu. Gula juga adalah punca kepada masalah obesity. Gula sebenarnya adalah punca kepada sakit jantung. Kita jangan ingat punca sakit jantung sebab makan kambing. Punca sebenarnya adalah gula pasir. Gula juga punca kepada darah tinggi. Bukan garam semata-mata. Dan juga gula adalah punca kepada masalah stroke. Even sebenarnya gula adalah punca kepada kanser. Semua telah saya tulis dalam buku ni. Boleh dapatkan buku ni untuk kita mendalami pengetahuan tentang bahaya gula. Okey, apa bahaya tepung gandum sebenarnya yang paling utama? Sebab tepung gandum ni adalah karbohidrat halus, refined karbohidrat yang berglycemic index tinggi, so dia boleh menyebabkan masalah rintangan insulin. Dan yang kedua ialah kandungan gluten atau protein yang ada dalam tepung gandum tu. Sebenarnya gluten ni mengandungi dua bahagian, iaitu glutenin dan gliadin. Bahagian gliadin tu sebenarnya akan menyebabkan gangguan kepada sel-sel dalam usus kita yang rapat, dia akan menyebabkan dia berenggang-renggang tu. Dan masalah tu dipanggil sebagai leaky gut syndrome. Sebab gliadin tu akan menyebabkan penghasilan bahan zonulin yang akan memecahkan tight junction atau ikatan antara sel. Bila orang ada masalah leaky gut syndrome, dia punya penghasilan banyak bahan-bahan seperti serotonin terganggu, menyebabkan dia ada masalah anxiety dan juga boleh menyebabkan masalah lain seperti GERD, masalah kembung perut, perut rasa angin, sakit perut dan sebagainya. Dan itu yang sebenarnya kena faham, dan juga masalah eksema dan sebagainya. Okey.
Okey, adakah normal selepas ambil minyak kelapa dara atau minyak sihat ni kena cerit berit? Sebenarnya hanya pengambilan minyak kelapa dara yang akan menyebabkan masalah najis jadi cair, bukan cerit berit sebenarnya. Najis jadi cair sebenarnya bagus untuk mencucikan kita punya usus. Lagi satu, orang yang kena teruk cerit berit kalau lepas ambil minyak kelapa dara adalah kerana pemunca ada masalah kulat di dalam usus, candida secara khususnya, yang menyebabkan macam reaksi menyebabkan kita mengalami sedikit cerit berit. Tapi kalau teruskan pengambilan minyak kelapa dara setiap hari dalam masa seminggu atau paling lama pun 2 minggu, semua masalah cerit berit itu akan hilang dan kita akan buang air dengan sangat lawas setiap hari. So itulah kelebihan dia. So sabarlah sikit, insyaAllah kan. Teruskan saja pengambilan minyak-minyak sihat untuk kesihatan jangka masa panjang. Itu yang lebih penting, betul tak? Okey, itu saja. Okey, coklat dan Milo tu ada gula tak? Memanglah ada gula dalam tu dia ada gula dalam tu, tapi coklat ni sebenarnya adalah satu bahan makanan yang sihat sebab tinggi dengan antioksidan. So ambil coklat tanpa gula ataupun dark coklat lebih baik. Okey, daripada mana asalnya sebenarnya kan? Teori tentang lemak itu menggemukkan sebenarnya berpunca daripada pemahaman kita tentang teori kalori kan. Sebab lemak ni dari segi kalori ni lebih berbanding karbohidrat kan. 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori, berbanding dengan karbohidrat 1 gram karbohidrat cuma 4 kilokalori. Jadi kalau tengok dari segi logik dia kat situ, tentulah lemak ini lebih banyak kalori berbanding karbohidrat. Jadi kita rasakan sebabkan dia banyak kalori, maka makan lemak akan menambahkan kalori, akan menyebabkan masalah obesiti. Pemahaman ni yang salah sebab konsep obesiti bukan berpunca pada pengambilan kalori berlebihan. Obesiti adalah kerana masalah ketidakseimbangan hormon, iaitu paras hormon insulin yang tinggi, yang ia berpunca daripada karbohidrat, bukan sebab pengambilan lemak. Itu konsep yang sebenarnya. Okey.